Masih lagi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Untuk segmen pertama Apa Khabar Malaysia hari ini, kita akan bercakap sedikit mengenai dengan pertumbuhan ekonomi negara yang setakat ini agak memberangsangkan. Jadi pada hari ini kita ada jemput seorang tetamu yang istimewa untuk kita bercakap lebih lanjut lagi mengenai ekonomi negara dan juga ekonomi negeri. Bersama kita pada hari ini Profesor Datuk Dr. Saadiah Muhammad yang merupakan Profesor Ekonomi dari UNISEL. Assalamualaikum, selamat pagi. Prof, terima kasih kerana bersama kami pada pagi ini. Kita nak bercakap sedikit tentang prestasi ekonomi Malaysia ni lah. Kita dah masuk ke pertengahan tahun 2023 ni. Sebagai permulaan perbincangan kita pada pagi ini, mungkin secara ringkas Prof boleh jelaskan sedikit analisis mengenai tahap perkembangan ekonomi setakat ini. Nak jawab salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Pasha dan juga Nurul. Ya. Ramai orang yang bertanya sebab sebagai profesor ekonomi, orang selalu tanya saya, profesor ekonomi Malaysia ni okey ke, teruk ke, apa ya? Jadi saya nak tanya Pasha dengan Nurul, kalau orang tanya gajah tu binatang besar ke kecil? Saya nak tanya soalan tu. Besar. Ya? Tapi kalau kita kata kita bagi 7 orang buta yang tak pernah tengok gajah, ya, dan kita bagikan ekor, bagikan badan, bagikan kaki, bagikan telinga, maka jawapannya apa? Daripada 7 orang ni. Jawapannya mungkin berbeza. Dan saya nak kaitkan dengan prestasi ekonomi juga untuk sebuah ekonomi. Adalah satu ekonomi agak kompleks, ya. Jadi indikator ada pelbagai, ya. Jadi kalau kita nak kata prestasi ekonomi, kita kena lihat pada pelbagai indikator yang mungkin menceritakan aspek-aspek yang berlainan, ya. Tetapi secara keseluruhannya kita lihat ekonomi Malaysia telah memantul, ya, sejak daripada zaman pandemik itu. Tahun 2020 ya, negatif, ya, pertumbuhan ekonomi KDNK negatif 14%, ya. Kemudian memantul 21 terus kepada 16%, ya. Ini saya kena cek ni data betul ke tak ni, ya. Jadi kenapa pertumbuhan yang ini, kalau kita tahu bagaimana nak mengukur peratus, ya. Kita tahu peratus itulah perbezaan, bawah tu ialah denominator. Jadi sebab tu kita dengar macam PM kata threshold tu kan, bawah tu. Jadi kalau daripada negatif, pertumbuhan yang sedikit itu dia jadi banyak kalau denominator tu rendah, ya. Sebab tu kalau kita tengok ekonomi yang keluar daripada perang, kita tengok pertumbuhan negara-negara membangun lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi negara maju. Jadi itu soal itu. Jadi kita lihat 2021 itu memantul positif 14%. Kemudian 2022 tahun lepas kuartal ke-4 berapa tu? 8.7%, ya. Orang kata tinggi. Ni tinggi. Tapi tahun 2023 suku pertama dia moderate sikit pertumbuhan, masih tumbuh, maknanya masih positif, maknanya KDNK kita meningkat, ya, kepada 5.6%, ya. Tapi kita kena tengok indikator yang lain jugalah. Inflasi turun, orang duk komplain ni, tapi kadang-kadang orang tak sedar secara keseluruhannya, ya, kadar inflasi telah menurun kepada yang terendah sejak pandemik, iaitu pada 2.8%. Pengangguran juga telah menurun daripada yang tinggi zaman pandemik sekitar 5%, sekarang telah menjadi 3.5%, dan 3.5% ini dianggap sebagai guna tenaga penuh, ya. Maknanya that's probably the best you can do lah, ya. Tetapi kita mesti ingat, ya, itu secara purata. Ada segmen-segmen tertentu yang menunjukkan cabaran, ya. Jadi mungkin setakat itu dulu. Secara keseluruhannya suku pertengahan, suku pertama dan suku kedua, tapi kita data yang terakhir adalah suku pertama lah, ya, 2023 menunjukkan outlook yang sangat memberangsangkan untuk ekonomi Malaysia.
Okey, Prof, mungkin kita boleh kongsikan mengenai kadar OPR yang baru ini telah pun dikekalkan oleh kerajaan ya, bahawa tiadanya kenaikan yang berlaku. Dan setakat Mei tahun lepas sehingga ketika ini telah berlaku 4 kali kenaikan kadar OPR bagi menyeimbangkan mata wang Malaysia yang telah pun jatuh. Dan mungkin di situ Prof boleh nyatakan bagaimanakah pelaksanaan ini membantu ekonomi negara dan juga taraf hidup rakyat itu khasnya. Okey. Ini OPR juga menjadi satu perhatian lah ya, sebab kejatuhan ringgit juga menuntut banyak perhatian dan kebimbangan ya. Dan kita lihat rata-rata trend di negara-negara sekitar kita dan juga negara luar lah, iaitu kerajaan ataupun melalui bank pusatnya menaikkan kadar OPR, dan kita lihat trend itu juga di Malaysia, bukan saja untuk menyekat kejatuhan mata wang masing-masing, tetapi juga untuk mengawal inflasi ya, sebab kita lihat zaman pandemik itu inflasi dah meningkat ya. Jadi antara satu dasar yang boleh kita mengurangkan inflasi ialah dengan meningkatkan kadar faedah dan kebimbangan terhadap ringgit juga. Tetapi kenapa Bank Pusat yang terakhir ini ya membuat pengumuman iaitu OPR itu dikekalkan pada 3%. Ini melihatkan kepada kita sesuatu dasar itu ada kesan baik dan kesan buruk ya, dan campur tangan kerajaan melalui Bank Pusat itu dalam dasar monetary itu perlu mengimbangi ya. Ini mengimbangi kepentingan domestik ya, domestik ekonomi, iaitu peminjam ya, dan juga kepentingan untuk menyekat kejatuhan ya. Kita tahu kadar faedah ini mempengaruhi kan. Kalau kita ada $1 juta Amerika ya, sekarang ni kita bebas ya untuk memilih kat mana kita nak letak duit tu kan. Nak letak dalam bank di Amerika ke, di Singapura ke, di Malaysia ke. Jadi secara dasarnya kita lihat mestilah orang nak kan, kalau kita ada duit lah, kita nak simpan, kita nak di tempat di mana kadar faedah itu tinggi. Jadi sebab itu apabila Amerika Syarikat dalam kebelakangan ini mendadak ya menaikkan Federal Reserve ni menaikkan kadar faedah dan sekarang ni kepada 5.3%. Jadi memang bezalah. Jadi kalau orang beza, kalau saya ada duit dekat Malaysia, saya akan menjual ringgit dan membawa duit saya pergi ke Amerika untuk mendapatkan kadar pulangan yang lebih tinggi. Jadi itulah maknanya keinginan pihak Bank Pusat di sekitar ni lah untuk menaikkan ya, supaya untuk mengelakkan daripada pengaliran keluar mata wang mereka ya. Tetapi Malaysia memilih untuk itu mungkin setakat ini ya, kerana kena imbang dulu antara kepentingan domestik dengan ringgit. Jadi orang nak criticize, nak kutuk, dia pun kena faham juga ya. Sebab kalau kita jadi kerajaan ataupun pihak pembuat dasar lah, nak kena imbang ni kepentingan yang mana yang lebih kritikal. Jadi mungkin lebih setakat ini kita ringgit itu kita monitor ya. Tapi yang lebih penting ini rakyat dulu ya. Supaya ni. Tapi kita tak tahu ya. Ini jurisdiksi untuk mengawal ya kestabilan mata wang sesebuah negara adalah jurisdiksi yang pertama ialah bank pusatnya. Tentu sekali bank pusat adalah mengamalkan ataupun menjalankan polisi-polisi kerajaan ya, dengan persetujuan kerajaan lah ya. Tetapi dari segi directnya ialah tanggungjawab itu tanggungjawab Bank Pusat. Sebab itu kita lihat di ekonomi misalnya negara Singapura, dia punya monetary authority-nya macam Bank Pusat dia mempunyai reputasi yang sangat tinggi dan cemerlang kerana dia independen. Dia isu-isu mata wang ini tidak terlalu dipolitikkan ya. Sebab kalau dipolitikkan bahaya ni. Betul. Kalau kita katakan itu refleksi kerajaan, refleksi keseluruhannya, sebab kita mesti faham bahawa terdapat banyak faktor dari segi nak
kadar mata wang ni kadar pertukaran ini. Kalau kita tahu teori penawaran dan permintaan, kita tahu yang banyak faktor-faktor mempengaruhi permintaan dan penawaran. Ya. Okey, Prof, aku nak tanya pula, bercakap mengenai kedudukan mata wang ringgit Malaysia ni lah, terutamanya sekarang ni kalau kita lihat agak menurun sedikit. Mungkin Prof boleh jelaskan antara impak kepada ekonomi negara itu sendiri kalau nilai mata wang ini terus tidak stabil dan terus menurun. Itulah kita jadi macam terlalu ini dan kebimbangan ini memang ada validnya ya, sebab kalau kita ada anak belajar kat luar negara ataupun kalau peniaga, pengusaha, orang bisnes ya, dia ada hutang di luar negara ya, ini bermakna kita perlu membayar hutang dengan lebih tinggi ya. Kalau kita misalnya hutang $1 juta Amerika ya. Kalau sebelum penurun dengan ringgit mungkin kita kata 38 ya, $1 sama juga dengan 30 zaman pegging dulu. Maknanya kita kena bayar 38 juta. Tapi sekarang dah turun kepada $1 kepada berapa yang latest? 4.6 katalah ya. Jadi perbezaan itu almost $1 juta yang kita perlu bayar lebih ya. Dan begitu juga jadi ini menjadi kebimbangan kalau negara kita meminjam banyak di luar negara ya, ataupun peniaga-peniaga juga ya, ataupun orang yang nak pergi luar negara, nak beli barang import, dia akan menjadi lebih mahal ya. Tetapi ada sebenarnya manfaatnya ya. Sebab itu kita lihat kejatuhan ringgit pada tahun 1998 semasa krisis mata wang ya. Walaupun kita kerajaan menambat ringgit untuk mengurangkan kejatuhan, tetapi antara manfaatnya ialah sektor pelancongan kita terus boom ya, menjadi destinasi, Kuala Lumpur menjadi destinasi terkenal ya, Malaysia juga dari segi itu, dan ekspor kita ya, daripada defisit imbangan perdagangan kita menjadi surplus sehinggalah sekarang ya. Jadi kebimbangan keturunan itu atau penurunan ringgit itu mungkin juga membawa kepada inflasi ya. Kalau kita bergantung barangan ekspor kita ataupun barangan makanan kita banyak diimport, itu juga akan membawa kesannya nanti. Tapi untuk setakat ini kita lihat inflasi adalah kepada kadar yang terendah semenjak pandemik ya. Jadi itu satu yang kita kena monitor ya. Maknanya bank pusat lah kena monitor. Kalau sampai pada tahap yang dia membawa kesan yang negatif dan berlebih lagi daripada kesan baiknya ya, ataupun hal-hal yang lain yang perlu diambil kira, maka perlulah satu campur tangan ataupun dasar yang lebih agresif. Diambil. Okey, terima kasih Prof.